Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas PDPR bersama Ustazah Amalina. Untuk hari ini, hari Selasa, bermula jam 2 hingga 3 petang untuk subjek yang pertama, iaitu subjek apa? Subjek Jawi. Okey, Ustazah nak kamu semua sudah bersedia dengan buku IM Jawi. Buku IM Jawi mengikut pedoman umum ejaan Jawi dan juga kad IM Jawi dan juga kad IM Jawi yang ada 2 muka bercetak. Okey. Minggu lepas kita dah belajar imbuhan awalan, iaitu imbuhan sekedi. Okey, sekedi ni bertemu dengan huruf alif dan juga sekedi bertemu dengan huruf konsonan. Okey, kita dah belajar tu. Okey, kemudian kita dah belajar minggu sebelum ni imbuhan awalan meng dan juga peng. Kemudian kita dah belajar imbuhan awalan berterper. Okey, hari ini kita akan belajar imbuhan akhiran pula. Okey, imbuhan akhiran dia ada 3. Imbuhan akhiran dia ada 3. Okey, yang pertama imbuhan akhiran an. Imbuhan akhiran an. Okey, yang kedua kita akan belajar imbuhan akhiran i, dan juga yang ketiga kita akan belajar imbuhan akhiran kan. Okey, imbuhan akhiran an ni, contohnya apa dia? Tujuan an. Asal dia tuju, akhiran dia an. Okey, kemudian yang imbuhan akhiran an ni dia ada 4. Dia ada 4. Okey, 4 jenis. Yang berakhir dengan huruf u ataupun o. Iaitu berakhir dengan huruf waw lah. U ataupun o berakhir dengan huruf waw. Kemudian imbuhan akhiran dia an, kata asalnya adalah huruf I. Kata asalnya huruf I. Contoh harian. Okey, hari kata asal dia. Okey, kemudian yang ketiga imbuhan akhiran an tu apabila kata asalnya adalah konsonan. Konsonan ni apa? Selain daripada huruf A, E, I, O, U. Itu adalah konsonan. Contohnya makanan. Makan kan asal dia. Okay, akhir dia adalah nun. N. Okey, kemudian imbuhan akhiran an. Apa contohnya? Contohnya, okey, bacaan. Asalnya adalah baca. Berakhir dengan huruf A. Okey, dia ada 4 jenis. Okey, untuk imbuhan I pun imbuhan I ada 2 jenis, dan imbuhan kan paling senang. Dia hanya masukkan sahaja imbuhan akhiran tu. Okey, tengok pada buku pedoman Jawi. Buku pedoman Jawi. Okey, hari ni kita akan belajar kata terbitan. Kata terbitan tu apa? Imbuhan lah. Kata terbitan tu imbuhan. Okey, sebelum tu tuliskan dulu hari dan tarikh seperti biasa. Okey, hari ini adalah hari Selasa. Okey, hari ini adalah hari Selasa. Okey, hari Selasa. Okey, kemudian tarikh hari ini adalah 7 hari bulan 9 2021. Okey, 2021. Okey. Kata terbitan imbuhan akhiran hari ni. Kata terbitan tu adalah imbuhan lah. Imbuhan ni ada 2. Imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Kita akan belajar hari ni imbuhan akhiran. Okey, imbuhan akhiran an dahulu. Imbuhan akhiran an. Okey, imbuhan akhiran an ada 4. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi adalah huruf U dan O asal dia. Yang kedua adalah huruf apa yang kedua? Yang kedua adalah huruf I. Yang ketiga adalah huruf konsonan, dan juga yang keempat adalah huruf A. Okey. Hari ini kita akan belajar dulu. Mula-mula kita akan start dengan huruf U dan O kata asal. Apa dia huruf U dan O ni? Tak faham kan? Okey, tengok pada A. Setiap bentuk dasar, bentuk dasar, dia kata dia nak bentuk dasar yang berakhir dengan huruf U ataupun O. Iaitu huruf waw lah. U dan O ni konsonan dia, padanan dia adalah huruf waw. Maka imbuhan alif nun hendaklah dimasukkan. Okey, bila tajuk imbuhan, awak kena gariskan kata dasar. Bila tajuk imbuhan, awak kena gariskan kata dasar. Okey, tengok yang pertama. Tujuan. Apa kata dasar dia? Kata dasarnya adalah tuju. Kata dasarnya apa? Kata asal lah. Tuju. Okey, jadi berakhir tuju ni, apa imbuhan, apa kata huruf akhir dia?
huruf akhirnya adalah huruf U. Okey, huruf U ada dalam ni. Bila huruf U dan O kata dasar dia berakhir dengan huruf U dan O, maka masukkan alif nun sahaja. Okey, jadi eja dulu. 7. Okey, 7. Okey, 7 tulis T sama dengan ta. 7. Okey. Kemudian dia kata apa? Maka imbuhan alif nun hendaklah dimasukkan. Masukkan sahaja imbuhan alif nun. Okey, masukkan sahaja imbuhan alif nun. Senang kan? Okey, itu saja. Okey, tengok contoh yang kedua saya buat. Okey, panduan. Apa kata asal dia? Kata asalnya adalah huruf adalah pandu. Kata asalnya adalah pandu. Okey, pandu. Kita kena pasti dulu. Pan dengan du ni ada tak yang kena potong? Ingat, ada tak yang kena potong? Ada tak yang kena potong? Ada kan? Okey, pan. A di tengah kena potong. Okey, pandu. Okey, berakhir dengan huruf apa du tu? Pandu. Berakhir dengan huruf apa? Huruf U. Jadi huruf U ni ada. Dia kata apa bila berakhir dengan huruf U ataupun O? Masukkan imbuhan alif nun sahaja. Masukkan imbuhan alif nun sahaja. Okey, jadi tulislah P sama dengan pa, N sama dengan nun, D sama dengan dal, U sama dengan waw. Masukkan alif nun sahaja. Okey, masukkan alif nun sahaja. Okey, kita tengok pada yang ni dulu. Keegoan. Saya nak bagi contoh yang akhir dengan huruf O. Okey, keegoan. Bila ada imbuhan serta kata, gariskan kata dasar. Kata dasarnya apa? Ego. Okey, kata dasarnya adalah ego. Cuba eja ego dulu. Cuba eja ego dulu. Eja ego. Ego. Eja ego. I di awal, huruf vokal di awal wajib ada huruf alif. Okey. I, ni sama dengan huruf ya. Okey. Kalau tak ada padanan, alif sahaja. Okey, G sama dengan ga, O sama dengan waw. Okey, ego. Okey, jadi yang kita dah belajar minggu lepas, apabila sekedi bertemu dengan huruf alif, masukkan ke masukkan ke dan masukkan hamzah. Masukkan ke dan masukkan hamzah. Kemudian dia kata berakhir dengan huruf O. Berakhir dengan huruf O. O ni bila ada O di akhir, maka masukkan sahaja alif nun. Masukkan sahaja alif nun. Jadi ejalah macam tu. Keegoan. Masukkan sahaja alif nun. Dia kata masukkan imbuhan alif nun. Okey, boleh? Okey, contoh apa lagi? Contoh kefarduan. Okey, kefarduan. Apa kata asal dia? Fardu. Kata asalnya adalah fardu. Okey, eja dulu fardu. Fardu ni adalah kata serapan bahasa Arab. Jadi, eja dulu fardu. Macam tu fardu. Okey. Apabila ke, masukkan sahaja ke. Masukkan sahaja ke sebab fa tu adalah konsonan. Okey, du. Berakhir dengan huruf U. Bila berakhir dengan huruf U, okey. Kefarduan. Dot ni bila ada imbuhan akhiran dia kena ada huruf waw. Okey, bila ada huruf waw, masukkan sahaja alif nun. Macam tu. Okey. Tu untuk yang pertama. Yang kedua, imbuhan akhiran an juga, tapi akhir kata dasarnya adalah huruf I. Okey. Setiap bentuk dasar yang berakhir dengan huruf I. Dia kata bila berakhir dengan huruf I, iaitu huruf ya dan huruf konsonan. Okey, dan huruf konsonan. I dan konsonan.
Konsonan apa? Selain daripada A, E, I, O, U. Okey. I dan konsonan, maka imbuhan nun sahaja. Masukkan nun sahaja. Okey, saya kata bila imbuhan akhiran ataupun ada imbuhan, kena gariskan kata dasar. Okey, larian. Garis dulu kata dasar dia apa? Lari. Okey, lari ni berakhir dengan huruf I. Bila berakhir dengan huruf I, dia kata masukkan nun sahaja. Macam mana nak buat? Okey, eja dulu lari. 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 Kemudian masukkan nun sahaja. Kemudian masukkan nun sahaja. Gitu. Okey. Tu untuk I. Dia kata untuk I dan juga konsonan. Okey, kita tengok pada konsonan. Okey, kita tengok pada konsonan. Okey, konsonan. Akhiran. Okey, dia tengok pada konsonan. Contohnya masakan. Okey, masakan. Dia kata, gariskan kata dasar. Masak. Okey. Kemudian, kena pasti dulu. Ada tak yang kena potong masak ni? Masak. Ada tak yang kena potong? Ada kan? Sak tu yang kena potong. Masak. Sak tu yang kena potong. Okey. Jadi, eja dulu masak. Mim, alif, sin, ke, kokof. Sak. Ke, kokof. Kof kan? Sebab K tu duduk akhir. Masak. K duduk akhir, kena potong. Kena ikut kata asal, bukan ikut bila imbuhan. Sebab tu saya kata, bila ada imbuhan, kena gariskan kata dasar. Okey. Kemudian, ni kof ni adalah konsonan. Okey, bila konsonan, masukkan nun sahaja. Masukkan nun sahaja. Okey, ingat tadi. Bila U dan O, masukkan alif nun. Bila I dan konsonan, masukkan nun. Okey, tu yang kedua. Okey, yang ketiga, apabila berakhir dengan huruf A pula. Okey, setiap bentuk dasar yang berakhir dengan huruf A, iaitu huruf alif, imbuhan akhiran adalah hamzah nun. Okey, masukkan hamzah nun. Masukkan hamzah nun. Okey, tengok contoh. Bacaan. Apa kata asal dia? Kata asalnya adalah baca. Okey, jadi eja dulu baca. Ba alif, ca alif. Kenapa ca alif ni kena ada alif? Sebab bila ada imbuhan akhiran, dia tak jadi hukum AA. Bila ada imbuhan akhiran, dia tak jadi hukum AA. Hukum AA, syarat dia berada di akhir sahaja. Bila bacaan ni, dia tak berada di akhir dah lah. Dia berada di awal. Ataupun tengah. Gitu. Okey, jadi dia kata bila berakhir dengan huruf A, maka masukkan hamzah nun sahaja. Jadi masukkan hamzah nun sahaja. Hamzah tu duduk di atas garisan. Okey, hamzah nun sahaja. Okey, contoh yang kedua, apa dia? Keadaan. Okey, keadaan. Apa kata asalnya? Kata asalnya adalah ada. Okey, kata asalnya adalah ada. Okey, kemudian tulis sudah ada. Ada. Okey. Kemudian ingat tak? Sekedi bertemu dengan alif, masukkan ke, imbuhan ke dan masukkan hamzah di atas alif. Kemudian yang kedua, ada ni adalah huruf A di akhir. Bila huruf A di akhir, masukkan hamzah nun. Masukkan hamzah nun sahaja. Keadaan. Okey, boleh? Okey. Kemudian kita nak masuk tajuk yang keseterusnya, iaitu imbuhan akhiran kan. Imbuhan akhiran kan paling senang. Okey, boleh imbuhan akhiran kan. Kan ni adalah A di tengah kena potong lah. Sebab tu ejaan dia kaf dan nun. Okey, masukkan sahaja imbuhan kan. Masukkan sahaja bila imbuhan kan. Okey, contohnya apa? Garis dulu kata asal. Memasukkan. Apa kata asal dia? Kata asal dia adalah masuk. Kata asalnya adalah masuk. Eja masuk. Masuk. Kenapa K kof? Sebab berada di akhir. Masuk. Masuk. K duduk di akhir. Jadi kena kof lah. Okey. Me di awal. Me ni potonglah I. Sebab bunyi I pepet. Me. Masukkan me. Okey. Kemudian kan pula. Masukkan kan. Okey. Saya buat warna lah senang. Okey. Okey. Me. Kemudian kan. Masukkan kan. Okey. Paling senang bila
imbuhan akhiran ya kan. Paling senang. Okey. Sebab tu Ustazah kata gariskan kata dasar. Ustazah nak kamu buat latihan ni, gariskan kata dasar. Siapa tak buat gariskan kata dasar, Ustazah suruh dia buat semula. Okey, gariskan kata dasar dulu. Okey, untuk I pula. Last kali. Untuk I, okey, bila imbuhan akhiran dia I, tu merasai, meratai, melalui. Okey, dia ada dua. Yang pertama, masukkan sahaja imbuhan hamzah I. Dia kena hamzah ya pada bentuk dasar yang berakhir dengan huruf alif ataupun waw. Okey. Merasai. Okey, apa kata asal dia? Kata asal dia adalah rasa. Okey, jadi tulis ra alif sin alif. Berakhir dengan huruf apa tu? Berakhir dengan huruf alif. Dia kata bila berakhir dengan huruf alif, tambahkan hamzah ya. Tambahkan hamzah ya. Me di awal ni, masukkan saja me. Kena potonglah me sebab I pepet. Gitu. Okay, tengok yang kedua. Sama juga dengan melalui. Berakhir dengan huruf U. Bila berakhir dengan huruf U, masukkan hamzah ya terus. Okey. Kemudian yang kedua, masukkan imbuhan ya sahaja. Dia kata masukkan imbuhan ya sahaja pada bentuk dasar dengan syarat konsonan. Bila huruf konsonan di akhir, maka masukkan ya sahaja. Contoh, mengatasi. Okey, apa kata asal dia? Mengatasi. Atas, betul tak? Atas. Jadi, awak kena tengok dulu. Ada yang kena potong tak atas? Ada kan? Atas. T-A-S. Di tengah ni kena potong. Jadi, je dulu atas. Atas. Okey, mengatasi. Masuk yang meng. Okey, sekejap. Masukkan Okey, dia kata apa? Tambahkan ya sahaja. Masukkan ya. Mengatasi. Senang je. Awak cari kata asal, boleh buat terus. Okey, yang akhir sekali. Imbuhan awalan. Imbuhan awalan, akhiran dan apitan bertemu dengan bentuk dasar yang bermula dengan konsonan W dan ya. Okey, dia kata apa? Bila huruf awal dia tu adalah huruf W dan ya. Okey, bila bermula dengan huruf W dan Y. Sebab apa? Sini dia lain. Bentuk dasar yang bermula dengan konsonan waw atau ya, bermula. Maksudnya awal dia tu huruf waw dan huruf ya. Diikuti oleh bunyi vokal A. Selepas waw dan ya ni adalah huruf, selepas W dan Y ni adalah huruf A dan I. Dalam suku kata terbuka. Dalam suku terbuka tetapi tidak menggunakan huruf vokal. Apabila menerima sebarang imbuhan awalan, hendaklah dieja dengan menambah huruf alif atau ya selepas huruf waw atau ya tersebut. Okey, faham tak? Tak faham kan? Okey, contoh waqaf. Okey, waqaf. Waqaf ni kita dah belajar perkataan asal bahasa Arab dia tu waqaf. Eja waqafa. Okey, jadi bila tambahkan imbuhan awalan, kena tambahkan huruf alif. Berwaqaf. 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 Waqaf. Jadi berwaqaf. Okey, boleh. Waqaf jadi berwaqaf. Bila ada imbuhan awalan, kena tambahkan huruf alif selepas waw. Kena tambahkan huruf alif selepas waw. Okey, boleh? Faham tak di situ? Okey, yang kedua, wirid. Okey, wirid. Wirid. Asal dia adalah warada, wirid. Sebab kena ikut kata asal sebab apa? Sebab dia adalah istilah agama. Wirid. Okey, bila ada imbuhan ber, kena tambahkan ya. Jadi
Wirid. Berwirid. Okey, bila berwirid. Okey, yakin. Asal dia yakin. Okey, jadi bila ada tambahan imbuhan awalan, jadi kena tambahkan alif. Keyakinan. Okey, keyakinan. Okey, tengok mana yang dia tambah. Dia tambah ni tak ada, ni jadi ada. Ni jadi ada tambah. Okey, ni jadi ada tambah. Okey. Apabila ada imbuhan dia berubah. Okey. Yang seterusnya wanita. Asal dia nun ya ta alif. Kenapa wa ni kena potong? Ingat tak 3 suku kata? Suku kata pertama, suku kata terbuka A tu kena potong kan? Okey, jadi bila ada imbuhan awalan, jadi kena tambahkan alif. Ni ta. Okey, berakhir dengan A, hamzah, nun. Berakhir dengan A, hamzah, nun. Kewarakan. Asal dia warak. Asal dia apa? Warak. Asal dia warak. Wara'a asal dia. Tapi bila ada imbuhan awalan, jadi kena aja tambahkan alif. Ra'an. Kewaraan. Jadi kena tambahkan alif. Okey, kena tambahkan alif. Yang ni apa? Tulis 3 suku kata. Sebab tu dia kena potongkan A di awal. Okey. Itu saja untuk hari ini. Panjang sikit hari ini sebab Ustazah nak habiskan imbuhan. Habiskan imbuhan sukatan ni. Tak apa. 2 minggu dah kita cuti. Minggu Ma'al Hijrah dengan minggu Ma'al Hijrah dan juga minggu kemerdekaan. Okey, minggu depan cuti. Minggu depan cuti awak boleh siapkan sehingga muka surat yang ke berapa sekarang? Okey, muka surat yang ke-31. Okey, boleh siapkan sehingga habis. Sehingga 31 lah, sehingga habis pengajian kita setakat hari ini. Okey. Sehingga 31. Buat siap. Pastikan siap semua. Nanti bersemuka Ustazah nak cek. Ustazah nak semak. Siapa itu? Sebab apa ramai sangat yang tidak hantar? Lagi-lagi kelas Intan. Seorang 2 je hantar ni sejak kebelakangan ni. Kenapa ni? Okey. Itu saja untuk hari ini. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tanda kehadiran dan juga hantar tugasan yang diberi. Okey, dan juga sesiapa yang tidak faham boleh PM tanya Ustazah. Okey, sekadar mampu. Itu sahaja untuk hari ini. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.